Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama kita memanjatkan setinggi-tinggi segala puji dan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini sehinggalah saat ini ternyata terlalu banyak nikmat, anugerah, pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang mana Allah nyatakan dalam Al-Quran begitu banyak nikmat itu sehingga wahid ta'udu ni'matullah ila tuhsuha. Seandainya kamu semua berusaha bersungguh-sungguh untuk menghitung, membilang berapa banyak nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu, dan saya kamu akan lemah. Kamu tak akan mampu nak menghitung berapa banyak nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu. Walaupun begitu, kata alim ulama, nikmat yang kita tak mampu nak bilang ini baru nikmat dunia saja. Belum lagi nikmat surga, belum lagi nikmat di akhirat, yang mana Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man dunia fil akhirah," ia adalah dunia ini jika dibandingkan dengan nikmat yang sedang menanti kita di dalam surga, yang sedang menanti kita di alam akhirat, melainkan nikmat yang di dunia ini adalah umpama satu orang di kalangan kamu mencelupkan ujung jarinya ke dalam lautan yang luas. Kata Nabi SAW, "Falyanzur bima yarja," maka lihatlah banyak mana air yang melekat di ujung jarinya, maka itulah banyaknya nikmat di dunia ini, sedangkan lautan daripada kenikmatan sedang menanti kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam hadis kursi Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam hadis kursi, "A'dadul ibadi as-salihin," aku telah pun mempersiapkan, aku telah pun menyediakan, aku telah pun menciptakan ketika mana manusia belum lagi lahir ke alam dunia, 50,000 tahun sebelum manusia dihadirkan ke alam dunia, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan satu wilayah, satu daerah, satu tempat tinggal, satu kediaman yang begitu indah, yang mana keindahannya, kata Nabi SAW dalam hadis kursi tersebut, menyampaikan pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, indah di surga itu mala ainun ra'at, tidak ada mana-mana mata daripada mata manusia di dunia ini yang pernah menyaksikan betapa indahnya surga yang Allah Subhanahu wa taala bakal wariskan kepada kita semua nanti di alam akhirat. Wala udhunun sami'at, dan sesungguhnya Allah beritahu dalam hadis kursi keindahan, kemerduan bunyi suara yang terdapat di dalam surga Allah Ta'ala, bunyi nyanyian bidadari yang mana mereka akan menyanyi dalam surga untuk suami mereka, "Nahnul khalidat wala nab'atu abadan," kamilah wanita-wanita yang akan hidup kekal abadi selama-lamanya, dan kami tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. "Nahnun na'imat wala nab'atu abadan," kamilah wanita-wanita yang penuh dengan kenikmatan, tak akan kami menghalang suami kami daripada mengecapi kami. "Wa nahnu radiyat," kamilah wanita-wanita yang selalu redha kepada suami kami. "Fala tanqatu abadan," kami tak pernah murka, kami tak pernah marah kepada suami kami untuk selama-lamanya. "Fatuba liman kana lana wa kunna lahu," maka beruntunglah siapa yang dikawinkan dengan kami dan kami menjadi milik mereka. Ini nyanyian yang begitu merdu, suara daripada bidadari yang mana suara mereka tak pernah didengari oleh manusia. Dan di dalam surga juga Allah SWT beritahu keindahan surga Allah Subhanahu wa taala itu, wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kali itulah Nabi SAW beritahu, kalau kamu kehendaki, kamu bacalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah, "Iqra'u ma in syi'tum," kalau kamu kehendaki bacalah ayat ini, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jadi sesiapa pun di kalangan hamba kami yang bernyawa di kalangan manusia dan jin yang mengetahui apa bentuk nikmat yang sedang kami sembunyikan daripada pandangan mata mereka, nikmat ini akan menjadi surprise yang besar di dalam surga nanti. Allah SWT akan bagi kejutan yang besar kepada kita, yang mana seandainya Allah Ta'ala tingkatkan sedikit daripada nikmat surga itu kepada kita di dunia ini, nescaya akan sejuk mata kita. Jaza'an bima kanu ya'malun, mata kita akan sejuk, hati kita akan menjadi tenang. Ini semua balasan bagi amal soleh yang kita kerjakan dalam sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah,
Di dalam hadis ada menyebutkan kepada kita bahawasanya setelah mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kursi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, Allah menciptakan lauh, maka di saat itu Allah berfirman kepada qalam, "Uktubu maqadir kulli syai', uktub maqadir kulli syai' hatta qiyam as-sa'ah." Kamu tulislah takdir bagi segala sesuatu yang akan berlaku daripada hari ini sampai hari kiamat nanti. Masya Allah, di kali itu qalam mula menulis. Maka setelah itu hadirin dan rahmat Allah SWT sekalian, setelah mana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang hebat, Allah telah menciptakan para malaikat. Di antara para malaikat yang diciptakan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka setelah mana Allah menciptakan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua makhluk, masya Allah, yang paling hebat. Satu makhluk yang paling membahagiakan, paling menggembirakan, itulah syurga Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi makhluk yang paling mengerikan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak neraka diciptakan, aku tak pernah melihat seorang pun malaikat di kalangan sahabat-sahabat kami di langit, kata malaikat Jibril, yang tersenyum setelah mana mereka melihat bagaimana dahsyatnya azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ulama mengatakan Allah ciptakan syurga untuk kita? Kalau kita kaji sungguh-sungguh, hakikatnya tidak ada syurga untuk para malaikat. Tidak ada syurga untuk binatang-binatang. Tidak ada syurga untuk tumbuh-tumbuhan. Makhluk-makhluk lain yang sentiasa sibuk beribadat kepada Allah, tidak pernah melakukan satu dosa pun kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak diciptakan syurga untuk mereka. Sedangkan kita manusia hari-hari melakukan dosa, mulut melakukan dosa, mata melakukan dosa, lidah melakukan dosa, hati melakukan dosa, fikiran kita melakukan dosa, seluruh perbuatan kita lahir banyak melakukan dosa. Tetapi kerana Allah selalu sayang kepada manusia, Allah selalu kasih kepada manusia, walaupun manusia makhluk yang paling pendosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah buat keputusan manusialah yang bakal menjadi penghuni syurga. Yang mana masya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syurga yang pertama yang Allah telah ciptakan adalah syurga Jannatul Adn, yang mana dikatakan di dalam hadis bahawasanya dalam banyak-banyak syurga yang Allah telah ciptakan, hanya syurga Jannatul Adn atau syurga Jannatul Firdaus yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya yang mulia. Sungai-sungainya, kebun-kebunnya, taman-tamannya, istana-istananya, seluruh keindahan-keindahan yang terdapat di dalam syurga Jannatul Firdaus, seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa Allah yang maha hebat, yang mana ulama mengatakan siling ataupun bumbung ataupun ubah bagi istana-istana bagi manusia di dalam syurga Jannatul Firdaus adalah diperbuat dan adalah merupakan arasy Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Arasy adalah makhluk yang paling indah, yang paling cantik, yang mana masya Allah di dalam syurga Jannatul Firdaus itulah ada lautan daripada lautan madu, ada laut daripada lautan arak, ada lautan air yang jernih, dan ada lautan daripada susu yang akan dialirkan ke seluruh syurga-syurga yang ada di bawahnya. Daripada syurga Jannatul Firdaus itulah mengalir 4 batang anak sungai yang ke syurga yang di bawah, yang mana Allah telah beritahu dalam Al-Quran, masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perbandingan syurga yang aku ciptakan untuk hamba kami yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin, dalam syurga di bawah sana terdapat sungai yang mana di cairannya isinya adalah daripada air yang tidak pernah payau dan begitu sedap untuk diminum. Yang mana kata Nabi SAW, sungai-sungai di syurga tidak bertebing, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan sungai itu begitu saja di udara. Masya Allah, di atas lantai, maka begitu saja keadaan sungai. Boleh kita tanpa terjun ke dalam sungai, kita jalan-jalan berlari terus masuk ke dalam sungai tersebut, yang mana di birai-birai sungai tersebut Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, masya Allah, di pinggir-pinggir sungai tersebut diciptakan butiran-butiran mutiara yang akan membentengi sungai tersebut. Di atasnya, di bawah, di tengahnya dan di bawahnya, inilah sungai-sungai yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, sungai yang mana cairannya adalah susu yang mana isinya tak akan pernah busuk, tak akan pernah hamil, tak akan pernah basi. Fiha anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, di dalamnya terdapat sungai yang isi kandungannya adalah air arak yang sangat lazat untuk diminum oleh orang yang suka meminum sesuatu. Wa anharun min asalin musaffa, dan di dalam surga itu
terdapat sungai yang diperbuat daripada madu yang begitu jernih di surga di bawah. Tetapi surga Jannatul Firdaus bukan sungai tetapi lautannya. Dia punya muara dia, tempat berkumpulnya segala madu, berkumpulnya segala susu, tempat berkumpulnya segala cairan arak, tempat berkumpulnya air-air jernih adalah surga Jannatul Firdaus. Surga yang begitu indah, yang begitu cantik. Setelah mana Allah ciptakan surga Jannatul Adn, Allah beritahu kepada surga Jannatul Adn, beritahulah sesuatu, cakap sesuatu, takallami, cakaplah kamu akan sesuatu. Di kali itu surga Jannatul Adn telah mengatakan pada aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang beriman di kalangan manusia. Maka ini kata-kata daripada surga Jannatul Firdaus, surga Jannatul Adn. Maka setelah daripada itulah barulah Allah SWT menciptakan syurga-syurga yang di bawah, yang mana kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah ciptakan syurga ini ada 100 tingkat. Lapisan yang pertama diperbuat daripada perak. Lapisan yang kedua syurga itu Masya Allah diperbuat daripada emas. Dan lapisan yang ketiga daripada mutiara. Dan daripada lapisan keempat sampai yang ke-100 diperbuat daripada batu-batu permata yang tak pernah diketahui, yang tak pernah dikenali oleh sesiapa pun di kalangan manusia. Yang mana Masya Allah ketika mana syurga telah diletakkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sebelum aku hantar manusia ke muka bumi untuk menjalani ujian daripada aku, supaya aku dapat wariskan mereka syurga ini nanti, maka pergilah kamu meninjau-ninjau bagaimana keadaannya indah di syurga yang aku ciptakan. Maka di kali itulah malaikat Jibril alaihissalam, walaupun dia bukan manusia macam kita, malaikat tidak ada nafsu, tengok makanan tidak menyelerakan dia, tengok isteri yang cantik tidak memikat dia. Tetapi Jibril alaihissalam begitu terpuja bila mana masuk ke dalam syurga, menjelajahi taman-taman syurga, tengok istana-istana dalam syurga, tengok bilik-bilik dalam syurga, tengok menara-menara dalam syurga, tengok pokok-pokok dalam syurga. Sehingga Jibril alaihissalam balik dengan begitu puas, begitu seronok, begitu bangga datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tanya kepada Jibril alaihissalam, apa yang kamu dapati dalam syurga yang aku ciptakan wahai Jibril? Masya Allah, wahai Allah, tabarakallah, maha suci Engkau ya Allah. Aku baru saja pulang daripada satu tempat. Siapa saja yang tahu tentang tempat ini, dia pasti akan berusaha sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam tempat ini. Maka setelah mana Allah ciptakan syurga, maka di kali itu kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarim, Allah telah liputi syurga dengan perkara yang bertentangan, yang bercanggah dengan hawa nafsu manusia, iaitu amalan-amalan agama. Allah liputi syurga dengan iman, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan sedekah, dengan Quran, dengan zikir. Sehingga siapa nak masuk syurga tidak akan dapat masuk ke syurga melainkan dengan salah satu daripada jalan-jalan untuk masuk ke dalam syurga tadi, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan iman, jalan-jalan amal yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah mana Allah ciptakan syurga, juga Allah ciptakan neraka yang begitu menakutkan. Setelah mana Jibril alaihissalam melihat keadaan neraka, Allah Subhanahu Wa Taala balik bagi laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, aku bawa balik daripada satu tempat yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Siapa yang dengar tentang neraka, dia pasti akan berusaha sedaya upaya untuk lari daripada neraka, ya Allah. Maka di kala itu setelah mana Jibril alaihissalam balik, Allah telah liputi neraka, huffatin naru bisyahwat, Allah liputi neraka dengan hawa nafsu manusia, dengan amalan-amalan, dengan hiburan-hiburan yang boleh menyeronokkan hati manusia. Maka dengan maksiat, dengan dosa kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bila mana Jibril alaihissalam tengok neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu manusia, kata malaikat Jibril, aku khawatir sekarang tak ada siapa di kalangan manusia mampu meloloskan diri daripada neraka-Mu ya Allah. Maka setelah itu hadir rahmat Allah, Allah buat keputusan untuk hantar kita ke alam dunia. Yang mana Masya Allah kedatangan kita ke alam dunia, pada hakikatnya kata alim ulama, tak perlu Allah telah hantar kita ke dunia untuk membuktikan siapa kita. Nak tahu kita ahli syurga ke ahli neraka, Allah yang maha luas ilmunya, dia dah tahu dah hari terakhir kita berada di dalam dunia ini, kita akan mati dengan husnul khatimah ataupun dengan su'ul khatimah. Allah telah tak perlu hantar kita ke dunia. Tetapi Allah Ta'ala tidak suka membuat satu perkara tanpa pembuktian. Nanti para malaikat akan bertanya kepada Allah, ya Allah, si fulan ini duduk di syurga Jannatul Firdaus, apa amalan dia wahai Allah? Apa kelebihan yang dia ada?
Tetapi Masya Allah, bila datang ke alam dunia, Allah SWT beritahu ciri-ciri ahli surga Jannatul Firdaus. Dalam suratul Mu'minun, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri-ciri penghuni surga Jannatul Firdaus, yang pertama mesti khusyuk di dalam solatnya. Yang kedua, Masya Allah, ciri-ciri ahli surga Jannatul Firdaus, walladzina hum qad aflahul alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri-ciri penghuni syurga Jannatul Firdaus, mereka menghindarkan diri mereka, menjauhkan diri mereka daripada melakukan perkara yang sia-sia, yang tidak berfaedah dalam dunia, perkara-perkara lawa. Dan yang ketiga, tuan-tuan rahmat Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Ciri-ciri ahli syurga Jannatul Firdaus, mereka akan bayar zakat, sama ada zakat yang fardu ataupun sedekah ataupun hadiah ataupun sumbangan. Mereka paling banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka jaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, melainkan mereka salurkan syahwat mereka kepada isteri mereka, aw ma malakat aymanuhum, ataupun kepada hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin, di saat itu mereka tidak akan dicela. Fa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang melepaskan nafsunya selain daripada isteri dan hamba sahaya, mereka adalah golongan yang telah melampaui batas. Walladzina hum bi amanati mu'adin ra'u. Ahli surga Jannatul Firdaus, mereka selalu menunaikan amanah, jujur di dalam segala perbuatan yang mereka lakukan. Walladzina hum 'ala salawatihim bihafizun, dan mereka selalu ambil berat tentang solat, pelihara solat mereka. Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka adalah generasi pewaris, alladzina yarithuna al-firdaus, mereka akan mewarisi surga Jannatul Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah beritahu lagi kepada kita ciri-ciri siapa yang bakal menjadi penghuni surga Jannatul Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang yang menyempurnakan iman dan amal mereka, mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Jannatul Firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka akan kekal di dalam surga Jannatul Firdaus, dan mereka tak nak minta pindah daripada Allah SWT. Tak nak pindah ke mana-mana dah. Kerana penghuni surga Jannatul Firdaus, mereka adalah jiran kepada Nabi Muhammad SAW, jiran kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jiran kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jiran kepada nabi-nabi yang terdahulu, jiran kepada para awliya, para fuqaha, yang mana Masya Allah, nanti orang yang pertama akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke syurga adalah daripada para nabi dan para syuhada. Mereka akan terus naik ke syurga yang paling tinggi daripada syurga Jannatul Firdaus. Puncaknya dinamakan wasilah. Itulah syurga yang tertinggi, yang paling istimewa, diciptakan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisah Masya Allah diceritakan oleh Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Umar, bagaimana keadaan syurga Jannatul Firdaus itu. Dikatakan sesungguhnya syurga Jannatul Firdaus ini, kalau syurga di bawahnya seluruh hiasan-hiasan, kenikmatan, taman-taman bunganya, kebun-kebunnya, sungai-sungainya terletak di luar daripada istana. Tetapi bagi penghuni syurga Jannatul Firdaus, tidak perlu keluar daripada istana. Seluruh nikmat tadi Allah kumpulkan di dalam istana, lautan di dalam istana, sungainya di dalam istana, Masya Allah, segala shopping mall, pasar-pasarnya pun di dalam istana. Mereka tak perlu keluar daripada istana mereka untuk mencari sesuatu kenikmatan. Tetapi kadang-kadang ahli syurga Jannatul Firdaus, bila mereka dah, orang kata bukan bosan sebenarnya, bila mana mereka dah berminat untuk keluar daripada syurga, maka di kala itu akan mereka buka pintu syurga Jannatul Firdaus. Maka di saat itu apa yang akan berlaku? Terpancar daripada wajah mereka satu cahaya yang terang benderang, sehingga orang syurga yang duduk di syurga bawah-bawahan, mereka akan tahu bahawa Masya Allah, ini adalah merupakan cahaya daripada wajah penghuni syurga Jannatul Firdaus, yang mana kata Nabi SAW, golongan yang pertama di kalangan umat ini yang akan masuk ke dalam syurga, wajah mereka cantik, putih berseri-seri, seumpama bulan purnama yang tengah mengapar. Itulah kecantikan wajah ahli syurga. Yang pertama. Golongan yang kedua di kalangan umat ini akan masuk ke dalam syurga, sedangkan wajah mereka bercahaya
bergemerlapan seumpama bintang-bintang di langit. Itulah kecantikan wajah ahli-ahli syurga yang mana dikatakan akan keluar satu haruman daripada penghuni syurga Jannatul Firdaus, yang mana haruman tadi dicium oleh seluruh makhluk-makhluk yang berada, manusia-manusia berada di syurga di bawah, dan mereka katakan inilah minyak wangi, inilah haruman kasturi daripada penghuni syurga Jannatul Firdaus. Nampaknya hari ini penghuni syurga Jannatul Firdaus, mereka buka pintu mereka, mereka nak bersiar-siar keluar daripada istana mereka. Inilah keadaan yang berlaku. Sehingga hadirin rahmat Allah, ketika mana kita datang ke alam dunia, Nabi SAW di antara insan yang mana Allah SWT bagi peluang pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi berkesempatan menjelajahi syurga Allah SWT. Nabi balik, Nabi cerita dekat kita. Sebab apa? Nabi nak kita semua masuk syurga. Nabi sayang kepada kita semua. Sebab itu Nabi SAW cerita satu persatu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tanah di syurga ni Allah Ta'ala ciptakan daripada al-miskul akbar, iaitu satu kasturi yang sangat-sangat wangi, yang sangat harum baunya. Itulah tanah di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kata Nabi SAW juga, sesungguhnya sekecil-kecil syurga yang Allah Ta'ala wariskan kepada orang yang terakhir masuk syurga di kalangan umat akhir zaman. Dalam sepotong hadis, besarnya syurga itu adalah 2000 tahun perjalanan kalau nak diukur keluasan daripada timur ke barat, utara dan ke selatan. Sekecil-kecil syurga yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita nanti. Tiap-tiap orang di kalangan kita akan ada kerajaan masing-masing, akan ada istana masing-masing, akan ada bidadari masing-masing. Di bawah kita akan ada 80,000 malaikat yang akan menjadi khadam berkhidmat kepada kita untuk selama-lamanya. Di bawah kita akan ada wildan-wildan yang begitu cantik, yang begitu indah. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura." Bila kamu tengok wajah wildan itu, kamu sangka mereka bukan manusia, mereka adalah butiran-butiran mutiara yang sedang bertaburan di hadapan kamu. Inilah keindahan di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batu-batu kerikil di dalam syurga Allah Ta'ala taburkan di seluruh permukaan syurga itu batu permata lu'lu' dan marjan, permata intan belian, permata zabarjad, ditaburkan sebanyak-banyak di dalam syurga Allah Ta'ala. Dan pasir-pasir di dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taburkan butiran-butiran mutiara yang seumpama pasir yang begitu banyak. Dan di kali itulah Masya Allah, rumput-rumput di syurga Allah ciptakan daripada bunga-bunga za'faran yang begitu wangi. Dan di dalam taman syurga terdapat taman-taman bunga-bunga yang begitu wangi daripada bunga-bunga raihan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok di syurga nanti batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta. Kamu boleh petik buah tersebut sambil berdiri, sambil duduk, sambil kamu berbaring. Inilah keadaannya tempat tinggal kamu di dalam syurga, yang mana dalam syurga nanti ada kediaman-kediaman, yang mana Allah telah nyatakan kepada kita dalam Al-Quran, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin, ke tempat-tempat kediaman-kediaman, residen yang begitu mewah, yang begitu hebat, yang mana Masya Allah Allah ciptakan di dalam syurga Jannatul 'Adnin. Nanti dalam syurga ada istana khusus. Kata Nabi SAW, ada sebiji istana diperbuat daripada emas. Sebiji istana di sana pula di wilayah lain, di negeri lain, Allah buat daripada perak. Sebiji istana daripada mutiara, sebiji istana daripada zabarjad, sebiji istana daripada permata delima. Diciptakan banyak istana kepada mereka yang salah satu daripada amal yang mereka akan mendapat istana di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang membina rumah Allah Ta'ala dalam dunia. Maka akan diciptakan untuk mereka kusur-kusur, mahligai-mahligai, peles-peles di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana dhaminun bi baitin fi ramadil jannah liman taraka al-qira'a wa in kana muhiqqan. Aku jamin sebuah mahligai yang akan dibina di pinggir tasik dalam surga Allah Ta'ala, liman taraka al-qira'a wa in kana mazihan. Orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia adalah di pihak yang benar, dia tak nak berdebat dengan orang, ditinggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Nanti di hari kiamat Allah ciptakan untuk dia sebuah istana di pinggir tasik di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Aku jamin sebuah mahligai di tengah-tengah syurga, Masya Allah, di tengah-tengah bukit di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang meninggalkan bercakap bohong sekalipun dalam keadaan bergurau saja.
Masya Allah. Dan yang ketiga, Nabi SAW beritahu, ana dhaminu bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku jamin sebuah maligai di puncak syurga bagi mereka yang menyempurnakan akhlak yang mulia dalam kehidupan dunia. Maka kerana itulah hadirin rahmat Allah, dalam syurga Allah telah ciptakan istana-istana. Dalam syurga ada tiang-tiang yang mana dalam sepotong hadis Nabi SAW beritahu, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya dalam syurga nanti ada kamar-kamar min alwanil jawahir, daripada warna-warna intan belian. Masya Allah. Yura zahiruha min batinha, dapat kita lihat luarnya daripada dalam dan dalamnya daripada luar. Maknanya syurga ni transparent, boleh nampak luar dalam ni. Masya Allah. Dan kata Nabi SAW, fiha minan na'im wa thawab wal karamah, di dalamnya terdapat berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai ganjaran, berbagai-bagai kemuliaan. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, yang tak pernah dilihat oleh mata manusia, yang tak pernah didengari oleh telinga manusia, dan kenikmatan tersebut begitu hebat tak pernah terlintas dalam hati manusia. Qulna ya Rasulullah, kami tanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, liman hadhil ghuraf, untuk siapa kamar-kamar itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman afsal salam, bagi umat aku yang suka menyebarkan salam, wa at'ama ta'am, suka jamu makan kepada kawan-kawan, maka wa adama siyam, berterusan dalam keadaan berpuasa, wa shalla bil lail wan nas niyam, dia sibuk sembahyang tahajud ketika mana kawan-kawan yang lain sedang hendak tidur. Inilah syurga yang Allah telah ciptakan. Dalam sepotong hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dan Imam Tabrani, Imam Abu Shaykh, Imam Baihaqi, daripada Imran bin Husain dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya mengatakan, ditanya kepada Rasulullah SAW tentang apa makna wa masakin thayyibah, apa makna kediaman-kediaman yang mewah di dalam syurga nanti. Maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, qasrun fil jannati min lu'lu'ah, maka yang dimaksudkan dengan kediaman yang mewah itu sebuah istana dalam syurga yang diperbuat daripada permata lu'lu', daripada permata intan berian. Fi dalikal qasri 70 daran, di dalam istana itu terdapat 70 buah rumah min yaqutatin hamra, yang pada rumah tersebut diperbuat daripada permata delima yang warna merah. Masya Allah. Dalam istana yang begitu besar, Masya Allah, di dalamnya, dalam istana tersebut, istana yang diperbuat daripada perpintan belian tadi, di dalamnya ada 70 buah rumah yang diperbuat daripada permata delima yang warna merah. Fi kulli darin 70 baitan, di dalam setiap rumah ada pula 70 rumah yang lain. Maksudnya rumah tadi dari rumah yang besar macam wisma, di dalamnya ada pula 70 rumah yang lain. Masya Allah. Yang mana min zamratin khadra, diperbuat daripada permata zamrud yang warna hijau. Rumah-rumah tersebut, di kulli baitin 70 sariran, setiap rumah itu mempunyai 70 katil. Masya Allah. Ala kulli sarin 70 firasyan, di atas setiap daripada katil itu ada 70 hamparan. Min kulli launin ala launi firasyin, maka dikatakan daripada setiap warna, daripada warna-warna firas itu, zaujatun min hurul ain, ada isteri yang mana merupakan bidadari yang begitu cantik jelita wajah mereka, yang mana kata Nabi SAW, cantiknya bidadari diciptakan daripada 3 unsur. Allah sebut dalam Quran, inna ansha'nahunna insya'a, kami ciptakan bidadari dengan penciptaan yang sangat hebat. Diciptakan bidadari daripada za'faran, daripada kafur, dan daripada kasturi, daripada ambar. Allah telah ciptakan isteri yang begitu cantik untuk manusia di dalam syurga nanti. Di kulli baitin 70 ma'idah, di dalam setiap rumah itu terdapat 70 makanan, 70 hidangan. Ala kulli ma'idatin 70 launan min at-ta'am, bagi setiap hidangan tadi ada 70 jenis daripada makanan. Di kulli ghadatin al-quwa ma ya'ti dzalika ajma'u, yang mana pada setiap pagi akan dihidangkan 70,000 hidangan untuk kita makan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang Nabi ceritakan kepada kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepotong hadis yang lain Nabi beritahu, sesungguhnya rumah kamu di syurga nanti, dinding rumah kamu labinatun min zahab, sekekul batu yang menjadi dinding rumah kamu dalam syurga nanti diperbuat daripada emas batunya, batu batanya. Walabinatun min fiddah, walabinatun min
fiddatin bayda, seketul batu yang kedua diperbuat daripada perak yang warna putih, wala binatun min yaqutatin min zabarjadin khadra, diperbuat juga seketul batu daripada permata zabarjad yang berwarna hijau, wala binatun min yaqutatin hamra, dan seketul batu di rumah kamu adalah permata delima yang berwarna merah, pasirnya adalah daripada mutiara, wa milasuha almis, dan simennya adalah kasturi. Ini kenikmatan yang Nabi cerita kepada kita, supaya kita yang hidup di dunia ini jangan terpedaya dengan keindahan dunia sehingga kita terlupa kepada syurga Allah Ta'ala yang begitu luas, yang mana Allah hantar kita ke alam dunia sekejap untuk kita merebut tempat yang paling tinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah hadirin rahmati Allah, ketika mana Nabi sampaikan hadis ini kepada sahabat, bahawa sesungguhnya siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk syurga ala ma kana alaihi minal amal, walau apa keadaan amalan dia sekalipun, dia akan tetap masuk syurga. Masya Allah. Sayyidina Abu Dzar tak puas hati, ya Rasulullah, wa in zana wa in sariqa, kalau dia berzina dan mencuri, apakah dia masih masuk syurga? Nabi kata, wa in zana wa in sariqa, sekalipun dia berzina dan mencuri, kalau dia bertaubat pasti Allah telah akan masuk ke dalam syurga. Wa in zana wa in sariqa ya Rasulullah, kalau dia berzina dan mencuri wahai Rasulullah, adakah dia akan tetap masuk syurga? Nabi kata, wa in zana wa in sariqa. Tak puas hati Abu Dzar, kali ketiga tanya lagi, kalau dia berzina dan mencuri pun masuk syurga lagi? Nabi kata, ya. Selagi mana dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia pasti berpeluang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu sahabat Nabi kata, kalau begini keadaan dia, apalah nubasyirun nas, patut kita sampaikan berita ini kepada seluruh manusia, supaya semua orang Islam happy, tidak perlu risau-risau, tak perlu nangis-nangis, tak perlu sedih-sedih. Maka dikata oleh Nabi SAW, jangan, kerana sesungguhnya Allah telah menciptakan 100 darjat bagi orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka selagi mana mereka hidup di dunia, biarkan mereka merebut tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga Allah Ta'ala. Dan syurga yang paling tinggi Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka yang paling banyak susah payah dalam kehidupan mereka di alam dunia. Kerana sesungguhnya Nabi SAW beritahu, 100 darjat tadi kamu tak akan mampu capai ke tahap yang tertinggi, tak mampu sampai ke syurga Jannatul Firdaus dengan amal ibadat kamu yang begitu sikit di dunia ini. Melainkan Allah Ta'ala bantu kamu, Allah bagi sakit kepada kamu, Allah bagi susah payah kepada kamu, Allah bagi ujian kepada kamu. Bila mana kamu bersabar, Allah nyatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan ganjaran bagi orang yang bersabar di kalangan manusia ini, ganjaran mereka bighairi hisab, dengan ujian tadi darjat mereka ditingkatkan sampai ke setinggi-tinggi darjat. Masya Allah. Hadirin dan rahmat Allah sekalian, Nabi SAW pernah ceritakan perkara ini kepada para sahabat, bagaimana nanti keadaan kita masuk ke dalam syurga. Tadi Nabi cuma cerita struktur saja, struktur syurga, yang mana kata Nabi SAW, bila tiba bulan Ramadan Al-Mubarak, setiap tahun Allah telah akan hias pada malam yang pertama bulan Ramadan, maka syurga kita pada tahun ini insya-Allah akan menjadi lebih cantik, lebih indah, lebih menarik, lebih menawan daripada syurga kita pada tahun yang lepas berkali-kali ganda. Hingga akhirnya syurga pun akan bertanya, bidadari pun bertanya, wahai Jibril, malam apakah ini? Apakah malam Lailatul Qadar? Maka dijawab oleh malaikat Ridwan, menjawab, sesungguhnya ini adalah malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Masya Allah, begitu kagumnya. Syurga bertanya kepada Allah, wahai Allah, kami dah dihias begitu cantik, setiap tahun kami semakin cantik, semakin indah. Bilakah masanya kau nak pulangkan, kau nak serahkan ahli syurga kepada kami, supaya kami nak layan mereka dengan layanan yang begitu istimewa, yang paling hebat. Allah SWT mengatakan, yushifu ayyakun, masanya telah hampir tiba, tak lama lagi. Masya Allah. Asalkan dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di saat itulah peluang kita akan masuki pintu gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam hadis Nabi telah menyebut, ketika mana seluruh ahli-ahli syurga berjaya melintasi, mereka melintasi sitian siratal mustaqim yang panjangnya 1,500 tahun perjalanan. Masya Allah. Kejayaan satu orang manusia bukanlah pada hartanya, bukanlah pada pangkatnya, bukan pada darjatnya, tetapi kejayaan satu orang manusia dalam hidup dia bila mana dia berjaya melintasi, menyeberangi sitian sirat sampai selamat ke seberang sana, tak jatuh ke dalam neraka Allah Ta'ala. Kerana sebelum nak masuk ke syurga, maka kita akan merentasi neraka. Neraka di bawahnya, Masya Allah, yang mana kata Nabi SAW, neraka Jahannam itu kalau dicampak seketul batu daripada tebing neraka Jahannam,
70 tahun jatuh, belum sampai ke dasarnya. Di atas neraka jahanam itulah Allah Ta'ala letakkan sisir siratal mustaqim, yang mana tajam seperti mata pedang, halusnya seperti selai rambut, yang mana nanti bila tiba giliran kita melintasi sisir siratal mustaqim, malaikat akan beritahu, sekarang silakan giliran kamu melintas sisir siratal mustaqim. Masya Allah, kita bayangkan tuan-tuan, kalau kita ni ada kekuatan manusia biasa, kita berlari daripada kita pergi ke pulau, kita nampak di tengah sana ada pulau di tepi laut ini. Di tengah-tengah, di balik laut ini ada pulau di tengah-tengah, dekat saja. Kita berlari sekuat-kuat hati, cuba nak melintas, nak terjun sampai ke seberang sana. Rasa-rasanya dengan kekuatan kita tak mampu menyampaikan kita ke sana. Tetapi dengan kekuatan iman dan amal yang kita lakukan, Allah SWT akan sampaikan kita ke seberang sana. Nabi SAW mengatakan sebahagian di kalangan umat aku menyeberangi sitang sirat, Masya Allah, seperti kilat, seperti peti yang menyambar. Masya Allah, begitu pandang. Ada di kalangan umat aku yang menyeberangi sitang sirat, meluncur seperti burung yang sedang terbang. Masya Allah. Ada umat aku melintasi sitang sirat seperti kuda yang berlari pantat. Dan ada di kalangan umat aku berlari di atas sitang sirat. Ada umat aku berjalan dan merangkak di atas sitang sirat. Yang berjalan dan merangkak pasti ditarik oleh kalalik pencangkuk untuk masuk jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, mengapa Allah hantar kita ke dunia sebelum masuk ke dalam surga, supaya kita menghargai pemberian daripada Allah Taala. Kalau kita dapat percuma masuk surga, mungkin kita tak akan menghargai. Tetapi bila mana kita berpeluang selamat sampai ke seberang sana pun dah satu kesyukuran yang sangat besar dah. Lega sangat dah sampai ke seberang sana. Masya Allah, bila sampai di seberang sana, ke tebing surga belah sana, di kala itulah Nabi SAW sedang menanti kita semua duduk di atas ekor unta yang diperbuat daripada emas, yang mana unta tadi dipimpin oleh Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Nabi turun daripada unta, Nabi akan aturkan 120 saf, 120 barisan ahli-ahli syurga. Di setiap barisan tadi akan ada ketua mereka yang akan diberikan panji-panji. Ketua orang yang berzikir, ketua alim ulama adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia akan pegang panji-panji ulama. Seluruh ulama akan duduk di belakang Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidul Syuhada Hamzah, ketua orang mati syahid adalah Sayyidina Hamzah. Dia akan pegang bendera syuhada untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Nabi Isa akan pegang satu bendera. Nabi Muhammad SAW akan diberikan liwa'ul hamdi, bendera yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Satu berita gembira daripada Nabi SAW mengatakan, daripada 120 staf ahli syurga, 80 daripadanya adalah untuk umat Muhammad SAW. Sampai di pintu gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW beritahu syurga ni ada 8 pintu gerbang, yang mana temboknya daripada emas, dia punya pintu daripada mutiara, yang mana nanti Nabi SAW akan ketuk pintu tersebut. Masya Allah, bila sampai, malaikat Allah akan bertanya, siapa kamu yang berani mengetuk pintu syurga? Dijawab, ana Muhammad SAW. Akulah Muhammad SAW yang mengetuk pintu syurga. Kata baginda SAW, tak diizinkan untuk sesiapa pun untuk mengetuk pintu syurga, dan tak akan dibukakan pintu syurga melainkan hanya kepada mereka yang bernama, orang yang bernama Muhammad SAW. Masya Allah, kalau begitu bergembiralah kamu, bersiap sedialah kamu, wahai semua ahli-ahli syurga, penjaga-penjaga syurga. Sebentar nanti ahli syurga akan masuk ke dalam syurga kita, dan kita bersiap sedia untuk melayani mereka dengan layanan yang paling istimewa. Di kala itu ke-8 pintu syurga akan, Masya Allah, dibukakan. Tetapi di kalangan manusia ada mereka yang mana, Masya Allah, nama mereka dipanggil daripada 8 pintu syurga. Mereka boleh masuk daripada pintu mana yang mereka kehendaki. Salah satu daripada mereka adalah mereka yang selalu lepas ambil sembahyang membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal shalihin. Dibukakan ke-8 pintu syurga untuk menyambut kepulangan dia nanti, untuk masuk ke pintu gerbang syurga Allah Ta'ala. Salah satu di kalangan mereka yang diletakkan, disebutkan nama mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama dia dipanggil daripada ke-8 pintu syurga, boleh pilih pintu mana yang dikehendaki. Masya Allah, hadirin rahmat Allah. Bila mana Nabi SAW adalah yang pertama masuk ke dalam syurga, para Nabi dan para sahabat, para syuhada, dan dipanggil para imam, para muazzin. Muazzin yang pertama akan dipanggil untuk masuk ke dalam syurga adalah muazzin Masjidil Haram, muazzin Masjid Nabawi, dan muazzin Masjid Baitul Maqdis akan dipanggil untuk, Masya Allah, mereka memasuki pintu gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
yang ada dalam Allah dan kepada seluruh ahli bergerak masuki pintu gerbang surga Allah Subhanahu wa taala yang pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak di antara dua daun pintu di surga Allah Subhanahu wa taala telah sejauh 2 bulan perjalanan. Tapi akan tiba satu hari di mana seluruh pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala akan penuh sesak dengan begitu ramainya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki pintu gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita masuk ke dalam surga, ada satu riwayat mengatakan semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menjamu kita semua dengan satu jamuan yang begitu hebat, yang mana menu hidangannya adalah 60,000 jenis wadah makanan. Boleh jadi Allah SWT akan himpunkan seluruh ahli syurga di dalam satu dewan yang begitu besar. Di saat itulah Allah SWT akan jamu kita dengan makanan begitu istimewa. Dan daripada banyak-banyak menu, 2 menu yang paling lazat. Yang pertama adalah hati ikan yang begitu besar, boleh dikatakan ikan paus. Dan juga yang kedua adalah daripada daging-daging daripada lembu syurga Allah SWT. Itulah menu yang paling lazat. Setelah daripada kita menikmati jamuan hidangan daripada Allah SWT, nuzulan min ghafur rahim, hidangan daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu akan datang para malaikat membawa unta yang diperbuat daripada emas untuk menyambut kita, bawa balik kita ke rumah kita masing-masing. Sampai di pintu syurga rumah kita, yang mana kata Nabi SAW, rumah kamu di syurga ada 4 buah pintu. Yang pertama, Masya Allah, daripada pintu itu datang malaikat-malaikat untuk ziarah kamu. Mereka akan masuk daripada pintu tersebut. Ada satu lagi pintu khas untuk bagaimana kaum kerabat kamu, keluarga kamu datang ziarah kamu. Satu lagi pintu dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk daripada pintu tadi kita akan pergi menziarahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu lagi pintu di syurga, daripada pintu tadi kita boleh berdialog dengan ahli neraka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Demi Allah, kata Nabi SAW, kamu nanti bila balik ke syurga, kamu lebih kenal rumah kamu di syurga sama macam kamu mengenali rumah kamu di dunia. Bagaimana kita tak pernah sesat di dunia, tak pernah tersalah, tetapi bila kita balik ke rumah kita selesa. Begitulah keadaannya bila kita masuk ke dalam syurga. Masya Allah, dibukakan pintu, maka menanti di hadapan kita, Masya Allah, ribuan para malaikat, 80,000 para malaikat menanti untuk menyambut, untuk menghiburkan kita, untuk melayani kita dengan layanan yang begitu istimewa. Maka sampai di sana Allah kita akan melihat betapa hebat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terbayang, tidak tergambar keadaan dia, yang mana ahli syurga nanti bila mana mereka masuk ke dalam syurga, wajah mereka akan diputihkan oleh Allah Taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijernihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka masuk ke dalam syurga. Di dalamnya lah mereka akan melihat bagaimana indahnya taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan petik buah-buahan di dalam syurga, yang mana Al-Quran Allah SWT menyatakan qutufuha daniyah, dahan-dahan di syurga akan merendahkan supaya kita dapat memetik buah tersebut dengan semudah-mudahnya dalam perjalanan kita menuju ke istana kita semua masing-masing. Dan di sana nanti akan disediakan sebuah pelamin yang begitu besar, pelamin yang begitu hebat, yang begitu mewah. Di sanalah Allah SWT akan mengahwinkan kita semua dengan bidadari-bidadari dalam syurga Allah Ta'ala. Wa zawwajnahum bi hurin 'ain, kami akan nikahkan mereka dengan bidadari yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap laki-laki ahli syurga akan dikahwinkan dengan 72 orang bidadari, 2 daripada wanita dunia, 70 daripada wanita syurga Allah SWT. Tetapi isteri kita di dalam syurga nanti seandainya wanita solehah, dia adalah taat kepada Allah Ta'ala, kecantikannya adalah berlipat kali ganda lebih cantik, lebih indah daripada bidadari biasa. Itulah kenikmatan yang sedang menanti kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akan tiba satu hari nanti, setelah mana ahli syurga mengecap berbagai-bagai nikmat yang tidak terhingga, tidak terbayang, sehingga mereka tak mampu nak ucapkan apa-apa, sehingga terkeluar daripada mulut mereka, alhamdulillahillazi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan rasa duka cita dan bimbang daripada hati kami. Inna rabbana laghafurun syakur, Tuhan kami sangat-sangat pengampun, sangat-sangat berterima kasih. Allazi ahallana darul muqamah, Tuhan yang telah menempatkan kami negeri tempat tinggal yang kekal abadi. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di sini kita tak akan penat, kita tak akan lelah lagi untuk selama-lamanya. Ketika mana ahli syurga sedang asyik menikmati berbagai-bagai buah-buahan, menikmati makanan, menikmati bidadari-bidadari, menikmati cairan-cairan air yang begitu lazat. Di
di kala itulah akan bangkit seorang malaikat di tengah-tengah manusia. Mereka akan mengumumkan, ya ma'syar al-jannah, innalakum an tasyubu fala tahramu abadan. Wa ya ahli syurga, kamu semua akan muda dan tidak akan pernah lagi tua untuk selama-lamanya. Wa innalakum an tahyu fala tamutu abadan. Kamu semua akan hidup dan tidak akan pernah lagi mati untuk selama-lamanya. Wa innalakum an tan'amu fala tab'atu abadan. Kamu akan dipersilakan mengecap segala nikmat yang ada dalam surga dan tidak akan ada siapa yang menghalang kamu, tidak akan ada siapa yang melarang kamu. Maka ahli surga akan terus mengecap nikmat-nikmat. Mereka akan, Masya Allah, kecantikan mereka diindahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan tinggikan setiap tubuh badan ahli syurga menyamai ketinggian Nabi Allah Adam AS. 60 harta mereka diberikan kecantikan, ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf AS. Diberikan umur Nabi Allah Isa AS 33 tahun. Semua laki-laki di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka akan diberikan kemerduan suara Nabi Allah Daud AS. Dan mereka akan dikurniakan dengan akhlak baginda Muhammad SAW. Begitulah juga isteri-isteri kita di dalam surga. Nanti di dalam surga Allah sebut, yuhallawna fiha min asawir. Setiap laki-laki dalam surga akan dipakaikan dengan 3 gelang. 1 gelang daripada mutiara, 1 gelang daripada emas, 1 gelang daripada perak. Walibasum fiha harir. Pakaian kita dalam surga adalah daripada 70 lapisan baju yang diperbuat daripada sutera, yang mana baju tadi ditenun oleh sebatang pokok yang akan menenun 70 helai baju tiap-tiap hari untuk dipakai oleh ahli surga. Besok maka baju tadi dah ketinggalan zaman. Malaikat akan ambil baju tadi, bagi baju baru. Walaupun kita masih sayang baju lama, malaikat kata ini baju untuk semalam saja. Baju hari ini desain baru, lebih cantik, lebih hebat. Maka begitulah keadaannya di dalam surga. Setiap saat kecantikan kita, kenikmatan kita akan bertambah-tambah. Masya Allah, nikmat dalam surga tak mampu kita nak ceritakan. Masih panjang lagi, tetapi insya Allah cukuplah bagi kita semua untuk kita memahami bahawa ini tanda Allah sayang kepada kita. Allah ciptakan surga untuk kita. Dan Nabi SAW beritahu kepada ahli surga, la yashba'al mu'min bil khair. Orang beriman tak akan pernah berhenti buat baik, tak pernah kejang buat baik dalam dunia, hatta yakuna muntahaul jannah, sampai kaki dia menjejakkan kaki ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan rahmat Allah, akan tiba satu hari nanti ketika mana kita asyik menikmati berbagai-bagai nikmat dalam surga. Allah pula akan hantar sekumpulan para malaikat untuk datang menjemput kita untuk menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat yang dinanti-nanti oleh ahli surga. Mereka akan datang bawa unta daripada emas, bawa kita dengan penuh sanjungan, dengan penuh kehormatan. Kita dianggap macam ada raja yang begitu besar. Kita akan jadi maharaja di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata ketika mana kita sedang berjalan menuju ke tempat tersebut, tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di waktu itulah dahan-dahan pokok akan menjulur di depan mata kita dan kita akan makan, memetik buah-buah tersebut sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT akan bertanya kepada ahli syurga, apakah ada di kalangan kamu yang tidak berpuas hati dengan layanan kami kepada kamu dalam syurga kami? Maka di kala itu, Masya Allah, manusia akan begitu menangis, kegembiraan, kesyahduan. Begitu sekali mereka terharu dengan layanan Allah kepada manusia. Maka mereka mengatakan, ya Allah, alam tubayyin wujuhana, tidakkah engkau telah cerahkan wajah kami, engkau telah buang segala musibah, penyakit, segala benda daripada kami, dan kami mengecap berbagai-bagai nikmat dalam surga. Kali itu kami tak ada apa-apa komplain, tidak ada apa-apa yang kami nak laporkan kepada kau. Segalanya perfect di dalam surga, tidak ada benda yang tidak memuaskan hati kami. Maka di kali itulah, wahai Allah, wahai manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, selama ini aku perintahkan kamu beramal, kamu beribadat kepada aku, tetapi dalam hati kamu masih ada satu kebimbangan. Kamu takut ditolak oleh Allah, kamu takut ditolak amalan kamu takut dititih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu takut dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada hari ini aku akan umumkan, sesungguhnya semenjak daripada hari ini, buatlah apa saja kamu nak buat, aku tak akan pernah murka kepada kamu, dan aku telah redha kepada kamu pada hari ini. Di kali itulah, Masya Allah, manusia akan menangis kegembiraan. Begitu sekali hebat layanan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana Allah telah kurniakan nikmat redha, maka di kali itulah Allah akan beritahu lagi kepada semua ahli syurga, di sisi aku masih ada lagi satu nikmat, puncak bagi segala nikmat yang belum aku kurniakan kepada kamu. Maka manusia menanti, tiba-tiba, Masya Allah, selama ini kata Allah SWT, kamu beribadat kepada aku, kamu menyembah aku, kamu tidak pernah melihat wajah aku. Tetapi pada hari ini aku akan tingkat segala tabir,
segala tirai. Di kali itulah Masya Allah, kata Nabi SAW, di hari kiamat nanti di dalam syurga, kamu semua akan berkesempatan, berpeluang untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu tidak akan terhalang daripada menikmati wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan melihat begitu indahnya wajah Allah, sebagaimana kamu melihat bulan purnama di malam yang ke-15. Tidak ada siapa yang menghalang kamu, tidak ada sedikit pun keraguan di hati kamu. Begitulah indahnya wajah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikatakan manusia menjadi terpukau, terpesona, sehingga mereka tak sedarkan diri mereka. Begitu asyik, begitu sedap nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tak sedar berapa lama mereka telah mengecap nikmat tersebut, hingga tiba satu masa isteri-isteri mereka di dalam syurga merayu kepada Allah, wahai Allah, suami kami dah pergi begitu lama sekali meninggalkan kami. Semenjak suami kami tinggalkan kami, syurga kami dah menjadi sunyi sepi, telah menjadi begitu sekali, orang kata sunyi. Maka kali itu ya Allah, kami merayu kepada Engkau, pulangkan kembali suami kami ke pangkuan kami. Maka di kali itulah Allah SWT akan beritahu, seolah-olahnya Allah mengatakan, aku tahu kamu semua masih belum puas mengecap nikmat ini, nikmat yang paling lazat, nikmat yang paling seronok. Tetapi Masya Allah, isteri kamu sedang menangis di dalam syurga. Kali itu kembalilah kamu ke pangkuan isteri kamu. Di kali itulah Allah SWT akan melambungkan kembali hijabnya, hijab daripada cahaya. Di saat itulah Nabi SAW mengatakan, demi Allah, seandainya Allah telah tidak hantar para malaikat untuk pimpin tangan kamu, bawa balik rumah kamu dalam syurga, demi Allah kamu dah lupa jalan balik ke syurga rumah kamu masing-masing. Kerana begitu lazat menikmati wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nikmat yang sedang menanti kita dalam syurga, dan peluang untuk kita mengecap nikmat tersebut. Siapa yang nak paling lazat, paling seronok mengecap berbagai-bagai nikmat dalam syurga, maka adalah lidah dia sentiasa sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling banyak berzikir, itulah orang yang paling puas mengecap segala kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah SWT pilih kita semua menjadi calon-calon ahli syurga, laki-laki dan perempuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dihimpunkan di sana nanti sebagaimana kita dihimpunkan di dalam dunia ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT terima amal kita, dan Allah SWT memperkenankan untuk menggolongkan kita semua di kalangan calon-calon ahli jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه في الان والمال انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الجنه الفردوس وما قرب اليها من قول واعمال ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.